Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe. Tolong saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini. Malam ini saya akan bacakan kepada kamu semua senarai Kabinet Anwar Ibrahim yang dikatakan kontroversi ini. Jadi kita akan ulas sebentar lagi apa sebenarnya yang kontroversi tentang Kabinet Anwar Ibrahim ini. Yang pertama ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disenaraikan sebagai Menteri Keuangan. Kontroversinya di situ ialah apabila sebelum ini ramai yang mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan memegang portfolio Menteri Keuangan. Namun demikian, secara peribadi saya setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan kerana beliau mempunyai rekod yang sangat baik dalam menguruskan keuangan kerana pernah diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia pada tahun 1996. Selain daripada itu, kebolehannya untuk menguruskan keuangan juga menjadi yang terbaik untuk negara Malaysia. Di senarai yang seterusnya ialah Timbalan Perdana Menteri 1. Timbalan Perdana Menteri 1 yang pertama ialah Ahmad Zahid Hamidi yang juga merangkap memegang portfolio untuk Menteri Keuangan, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini pun menjadi kontroversi besar apabila ramai orang menyangka Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan melantik Ahmad Zahid Hamidi. Namun demikian, selepas pendedahan pada malam ini, nampaknya Ahmad Zahid Hamidi kini dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pula. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri yang kedua adalah Fadilah Yusof daripada GPS yang juga merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi. Menteri-menteri yang seterusnya, Menteri Pengangkutan diberikan kepada Setiausaha Agung DAP Anthony Loke, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu, Presiden Amanah, Menteri Ekonomi Timbalan Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli. Untuk ini, saya sangat setuju Rafizi Ramli dilantik sebagai Menteri Ekonomi kerana beliau sangat terkenal mempunyai idea-idea yang luar biasa dalam membangunkan ekonomi Malaysia. Dan saya fikir inilah pilihan yang terbaik yang ada daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sangat setuju Datuk Seri Rafizi Ramli dilantik sebagai Menteri Keuangan. Menteri yang seterusnya ialah Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Eng Kor Ming, Menteri Pertahanan Muhammad Hassan. Yang ini pun saya setuju apabila Muhammad Hassan yang juga dikenal sebagai Tok Mat dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Sesuai dan sangat bagus kerana beliau mempunyai kredibiliti untuk memegang jawatan ini. Menteri Kerja Raya pula disandang oleh Alexander Nantan Linggi, manakala Menteri Dalam Negeri seperti yang telah diramalkan sebelum ini adalah Saifuddin Nasution Ismail. Menteri Perdagangan dipegang oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pula dipegang oleh Tengku Zafrul Abdul Aziz. Yang ini amat mengejutkan saya. Secara peribadi, saya sangat terkejut kerana Tengku Zafrul Abdul Aziz telah pun kalah dalam pilihan raya baru-baru ini. Nampaknya Anwar Ibrahim sekali lagi mempercayai kebolehan Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk memimpin Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ini, MITI, yang mana sebelum ini dipegang oleh Azmin Ali. Mungkin Tengku Zafrul akan dilantik senator pada hari esok mengangkat sumpah di Dewan Negara. Menteri Pendidikan Tinggi pula ialah Kanid Noordin, Menteri Sains dan Teknologi Chang Lih Kang, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat seperti yang telah diramalkan dan diwar-warkan tepat sekali disandang oleh Nancy Sukri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup adalah Salahuddin Ayub. Ini adalah
satu kementerian baru yang telah digabungkan dan dijenamakan dengan adanya nama baru, iaitu Kos Sara Hidup. Maka kementerian ini saya fikirkan diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu menangani kos sara hidup rakyat. Menteri yang seterusnya ialah Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, disandang oleh Azalina Othman Said. Yang menariknya saudara-saudara, untuk kementerian ini ialah dijenamakan semula dengan pertambahan perkataan reformasi institusi. Adakah ini adalah strategi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk institusi yang reformasi dan baharu? Menteri yang seterusnya ialah Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Ewan Benedik. Ewan Benedik adalah menteri daripada parti APKO yang datang daripada Sabah. Tahniah kepada Ewan Benedik kerana berjaya dilantik Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Adakah Presiden APKO iaitu Madius Tangau akan tersisi? Kita teruskan lagi. Menteri Luar Negeri Zamri Kadir, Menteri Pelancongan Tiong King Sing, Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil. Saya sangat setuju Fahmi Fadzil dilantik sebagai Menteri Komunikasi Digital kerana Fahmi Fadzil adalah orang yang sangat mempunyai pengetahuan tentang komunikasi dan multimedia berbanding dengan menteri sebelum ini. Dan menariknya, Menteri Pendidikan seperti yang kita jangka, ianya tidak seperti yang kita fikirkan. Yang dilantik adalah Fadlina Siddiq. Fadlina Siddiq, kalau saya tersilap, adalah orang yang telah mengalahkan Zuraida Kamarudin. Jadi mungkinkah ini adalah buah tangan untuk beliau kalau telah berjaya mengalahkan, menewaskan Zuraida Kamarudin? Menteri Perpaduan Negara adalah Ago Dagang, Menteri Agama Dr. Naim Mokhtar, Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Ini betul-betul membuatkan saya terkejut. Mata saya hampir terkeluar, biji mata hampir terkeluar, sebab saya tak pernah sangka Hanayo akan menjadi Menteri Belia dan Sukan. Walau bagaimanapun, berdasarkan pengalaman dan sejarah pentadbiran juga prestasi pekerjaannya, saya yakin Hanayo boleh memimpin Belia dan Sukan. Menteri Sumber Manusia adalah V. Sivakumar dan Menteri Kesihatan adalah Dr. Zaliha Mustafa. Yang ini pun di luar daripada jangkaan saya, kerana saya jangkakan yang akan menjadi Menteri Kesihatan ialah Dr. Zulkifli yang sebelum ini adalah Menteri Kesihatan zaman Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun, mungkin kerana berlaku kekangan, maka dilantik Dr. Zaliha Mustafa. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak, disandang oleh Armizan Muhammad Ali. Itulah dia saudara-saudara sekalian, barisan kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang dia telah kata sebelum ini, petang tadi dia kata lebih baik berhenti seteru, lebih baik berhenti bertelagah, lebih baik berhenti berperang daripada berperang, lebih baik berpadu sama-sama memajukan negara. Secara keseluruhannya saya rasa kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ini benar-benar menepati kehendak Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, iaitu kabinet perpaduan. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.